sabar dan redha menghadapi penyakit. Sabar dan redha dari sudut kalimahnya sangat mudah diucap, tapi dari sudut perbuatannya agak sukar untuk kita lakukan jika kita tidak ada kekuatan dan jika kita tidak memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik. Pertama sekali sebelum kita mula, ulama menggariskan beberapa hal, terutama kalau kita rujuk dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat yang ke-200, ayat yang terakhir, ya. Allah menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah sedia, yakni bersiap sedia di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu jadi orang yang beruntung. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 200, ya. Di mukaddimah pada pagi ini, pada kuliah duha yang sepatutnya kita buat kuliah selepas asar pukul 3, kita awalkan. Jadi Allah menyebut, wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, pertahankan kesabaranmu. Ada dua perkataan. Yang pertama, sabar dan pertahankan kesabaran. Maksudnya istiqamah bersabar. Ramai orang boleh bersabar pada peringkat awal tapi gagal bersabar pada peringkat seterusnya. Seperti mana ramai orang boleh mencapai kemenangan pada peringkat awal tetapi gagal mempertahankan kemenangannya. Ramai manusia mampu untuk berubah tapi untuk kekal berubah, istiqamah itu sangat sukar. Jadi sebab itu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, isbiru wasabiru, bersabar dan pertahankan kesabaranmu. Seharusnya sebagai seorang hamba yang beriman kepada Tuhannya, dia sepatutnya bersifat sabar, bersifat redha dengan segala ketentuan daripada Yang Maha Kuasa. Untuk pengetahuan semua, sabar kalimahnya disebut lebih daripada 90 kali dalam Al-Quranul Karim. Nak menunjukkan betapa pentingnya sabar. Dalam kalimah ini menyebut seharusnya sebagai seorang hamba. Pertama sekali, untuk melahirkan sifat sabar, kita kena sedar diri kita itu hanya seorang hamba. Hamba ini apa? Hamba ini macam pekerja kepada tuannya, mengikut arahan tuannya, mengikut apa yang telah digariskan, diberi guideline oleh tuannya. Begitulah. Jadi kita sebagai seorang hamba, taat saja kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba ni buat apa? Orang yang sedar diri itu hamba. Orang yang tidak lupa diri itu hamba. Maka orang yang sifatnya menjadi hamba itu, insya-Allah dia akan sifatnya sabar. Dia akan jadi manusia yang redha. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa sifat orang beriman apabila ditimpa ujian dan musibah. Orang beriman atau siapa sahaja dia, sama ada dia beriman atau tidak beriman, maka seseorang itu akan melalui, iaitu akan melalui ujian ataupun musibah. Apa maksud ujian? Apa maksud musibah? Kadang-kadang kita lihat kedua ni datang serentak, datang sama, lebih kurang saja ujian dengan musibah. Sebab tu bila ada orang tanya macam mana kita nak kesan ianya sebagai ujian yang menghadirkan kebaikan dan ia jadi sebagai musibah yang sebagai balak dan hukuman. Sebenarnya apa sahaja yang datang kepada manusia boleh jadi ujian dan boleh jadi balak ataupun musibah. Bila bagaimana manusia menerima,
apa yang terjadi itu, dan dia boleh menjadikan satu ujian. Ujian adalah apabila sesuatu datang kepada kita dapat mengajar dan mendidik manusia supaya dekat kepada Allah, itu ujian. Apabila datang sesuatu nampak seperti bala tapi kita melihatnya satu benda supaya kita mendekatkan diri pada Allah, itu ujian. Tetapi bila mana dia jadi bala, bila mana dia jadi musibah, bila mana dia jadi malapetaka, apabila manusia menerima atau berhadapan dengan ujian Allah itu dalam keadaan yang tidak sabar dan tidak redha. Manusia melihat itu suatu tekanan dalam kehidupannya. Assalamualaikum Ustaz. Pertama kali join kelas Ustaz Mauda Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Mauda. Jadi hari ini kita nak melihat di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan diri kita. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 156, kata Allah apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah lalu mereka mengatakan kami ini hak Allah dan kami juga bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaji dalam bab terapi Al-Quran dan As-Sunnah ini, iaitu bab penyakit, maka kita sepatutnya apabila datang penyakit dalam hidup kita, kalimah paling awal yang hadir sebagai seorang hamba adalah kalimahnya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini kepunyaan Allah, yakni datang daripada Allah dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafifah Hashim, alhamdulillah. Siti Hamsyah Saleh, alhamdulillah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ayat yang pertama. Sebab itu kalau kita melihat Allah mengajar kita melalui kehidupan baginda Nabi SAW, bagaimana kaedah Nabi SAW sangat-sangat sabar. Ya, sangat-sangat sabar. Sayyidah Abu Bakar, Waalaikumsalam, Johor Bahru, jelas, alhamdulillah. Baik. Baginda Nabi SAW diuji dalam keadaan yang pelbagai, daripada awal lagi lahir, lahir dalam keadaan yang jadi anak yatim, kemudian dipelihara oleh atuknya, oleh pak saudaranya dan sebagainya. Akhirnya ketika dia membawa hidayah, petunjuk, membawa syariat Islam, membawa Islam, kalimah Islam, tapi dia dihalang, diuji dan sebagainya, ditentang. Ini ujian besar bagi baginda Nabi SAW. Baik. Jadi kita punya ujian ni taklah sebesar ujian Nabi SAW. Mazikala resa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Itu yang pertama tadinya. Allah mengingatkan bahawa orang beriman, sifat dia apa? Sifat dia adalah apabila allazina idza asabathum musibat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila datang kepada kita satu musibah. Satu musibah ni apa? Ada musibah yang paling kecil, ada musibah paling besar. Musibah paling kecil disebutlah hadis, kalau kadang-kadang kita berjalan tepi jak duri, itu pun musibah, tapi ada pahala tak ada pahala. Musibah paling besar apa dia? Kematian. Kematian, apabila ada saudara mara kita meninggal dunia dan sebagainya. Dan bukan perkataan, ingat ya, kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya digunakan atas berita kematian sahaja. Apa-apa berita musibah, sama ada kita dapat cerita kata kawan sakit, kawan demam, jatuh motosikal, banjir dan sebagainya, maka perkataan yang paling baik daripada mulut orang beriman adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.